Last sekali di sini ialah tauhid uluhiyah. Tauhid uluhiyah artinya diambil daripada perkataan ilah. Ilah ialah artinya ma'bud yang disembah. Maknanya manusia melakukan sesuatu kepada Tuhan ini. Manusia menyembah Tuhan ini. Manusia mengabdikan diri mereka kepada Tuhan ini. Itu artinya ilah. Tuhan yang diabdikan diri kepadanya ataupun disembah. Mengesahkan Allah Subhanahu Wa Taala dengan menyembah dan mengabdikan diri dengan segala jenis ibadah hanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala sahaja. Okay, dalam erti kata lain, mengesahkan Allah Subhanahu Wa Taala oleh makhluk dengan segala perbuatan makhluk. Kita dah bezakan tadi kan. Dalilnya ini pun juga nak menunjukkan pembahagian tauhid kepada tiga, bukan bid'ah. Wa ilahukum ilahun wahid. Tuhan yang berhak kamu abdikan diri kepadanya hanyalah Tuhan yang satu. Okay? La ilaha illahu, tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Dia, Ar-Rahman Ar-Rahim. Okay? Apa cara nak buat? Apa cara kita nak melaksanakan uluhiyah ini? Caranya ialah satu, melakukan ibadah dengan niat yang ikhlas. Ini pun peringatan sajalah. Yang kedua, menghalakan ibadah hanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala sahaja. Ikhlas, ikhlas. Yang kedua ialah target tu kena pada Allah. Tak boleh kena pada sesiapa sahaja selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, hari ini datanglah siapa? Mungkin suami kita datang. Siapa lagi datang? Mak mentua Mak mentua kita datang. Jadi solat kita sebelum ni biasalah kan? Biasalah solat kita. Okey, ikut sunnah insya-Allah. Okey. Tapi hari ni lebih sikit khusyuk dia. Okay. Kerana ada sambil-sambil kita solat tu ada orang tengok, kita rasalah macam mak mentua kita tengok, sedangkan isteri kita yang tengok kan, kita silap kan. Tapi kita so asal kita bongkok tiba-tiba tegak pula kan. So macam mana? So itu ada kesilapan sedikit. Okey. Ada riak. Riak itu mengganggu keikhlasan niat tersebut. Sumber ilmu dalam tauhid uluhiyah apa dia? Sumber ilmu dalam tauhid uluhiyah. Okey. Kita hanya ambil secara umumnya, tauhid uluhiyah adalah tauhid yang menjamin kekal dalam syurga di akhirat nanti, dan Allah juga memberitahu bahawa seperti ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairuh. Setiap rasul menyebut, wahai kaumku, sembahlah Allah. Okey, kamu tidak mempunyai tuhan yang lain melainkan Dia. So setiap rasul membawa tauhid, dan bila rasul itu wakil kan, macam mana nak sembah? Cara sembah itu ialah melalui cara yang dibawa oleh rasul-rasul tersebut. Kepentingan tauhid uluhiyah, beberapa kepentingan, dan lepas tu kita akan tengokkan sedikit. Ada satu gambar rajah kita nak tunjukkan. Kepentingan tauhid antaranya ialah tauhid merupakan matlamat utama makhluk dicipta. Ini kena jelas bagi orang asing. Jangan ada orang asing bila diinterview nanti dia mengatakan, okey, seolah-olah saya dicipta untuk apa untuk berlumba contohnya kan, atau untuk bermain, okey, untuk bercakap. Okey, itu semua bukan jawapan kita. Jawapan kita ialah kita dicipta untuk menyembah Allah Subhanahu Wa Taala. Ada seorang reporter, dia kata dia nak tulis tentang tujuan makhluk dicipta. Saya tanya dia kenapa? Dia kata kerana setiap kali saya tanya tu, khususnya orang yang naik kereta ni kan, okey, dia mengatakan seolah-olah saya ni dicipta untuk memang untuk menjadi pemandu apa, F1 ke apa ke, okay? Jadi dia merasakan kesian dia orang ni. Sampai sekarang ni tak tahu lagi apa tujuan asasi dia dicipta oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Di sisi orang asing mudah sahaja, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk mereka mengabdikan diri mereka kepadaku sahaja. Pengabdian, ibadah, ubudiyah, uluhiyah. Okey. Yang kedua, kepentingan tauhid. Tauhid inilah merupakan erti la ilaha illallah. Okay? Kalau kita sebut la ilaha illallah, tiada Tuhan yang wujud kecuali Allah, salah. Tiada Tuhan yang mencipta, tiada Tuhan yang esa kecuali Allah, tak betul juga. Tak sampai tahap lagi. Tiada Tuhan yang mencipta kecuali Allah, masih tak kena lagi. Tiada Tuhan yang mempunyai nama-nama yang hebat, okay, dan sifat-sifat yang mulia, yang termulia kecuali Allah pun tak kena. Tiada Tuhan yang berhak disembah, barulah sampai ke level yang menyelamatkan seseorang itu daripada api neraka. Itulah yang dimaksudkan dengan la ilaha illallah. Ketiga,
Tauhid ini menjadi asas atau syarat penerimaan ibadat. Siapa yang masuk ke tauhid ni, selamat dia. Ibadatnya akan diterima. Siapa tak sampai lagi, ibadatnya tidak akan diterima. Keempat, tauhid ini menjadi penjamin unggul manusia layak ke syurga. Okay. 4 level yang bawah tadi, apa kita ulang dari semula, ada wujud Allah, kemudian esanya Allah, rububiyatullah, asma wa sifat. Kalau dia masih lagi di situ, tak masuk lagi uluhiyah, dia tidak boleh masuk ke dalam syurga, ataupun dia tidak menjamin masuk ke dalam neraka. Okay. Kelima, tauhid inilah merupakan tauhid yang dibawa oleh para rasul. Wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun. Dan tidak kami utuskan seorang rasul pun sebelum kamu, melainkan kami telah mewahyukan kepada mereka bahawa tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah, maka abdikanlah diri kamu semua kepada aku sahaja, iaitu kepada Allah Azza wa Jalla.